My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali semula dalam My Quran Time baca faham amal. Pada hari ini kita mengulang kaji halaman yang ke-185 hingga 189. Semalam kita sudah pun bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Syed Shahrizan, dan pada hari ini kita bertuah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Amir Rahman Abbas. Selamat datang Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak ya sudi bersama hari ini. Banyak perkara yang kita nak ulang kaji daripada halaman 185 hingga 189, dan juga kita berbincang tentang perkara-perkara berkaitan dengan Al-Quran agar kita dapat mengambil istifadah, manfaat, faedah yang banyak. Dan sudah pastinya bagi tuan-tuan, kalau kita bercakap tentang 5 halaman ini, mungkin ada yang kata bahawa buat apa ulang kaji ya, pasal dah belajar pada 5 hari. Tetapi sebenarnya Al-Quran ini dibaca berkali-kali, ia akan mendatangkan cahaya, permata, keindahan, ketenangan yang berkali-kali ganda. Dan inilah yang perlu kita siapkan, terutama bila kita bercakap tentang Ramadan yang sudah tidak lama. Dan juga kalau katakan halaman-halaman lain juga kita siapkan selepas Ramadan untuk menghadapi Ramadan yang akan datangnya, agar Lailatul Qadar adalah malam di mana kita menyambut ulang tahun penurunan Al-Quran daripada atas ke bawah, itu ke langit bawah. Kita adalah individu yang memahami dan lebih baik lagi hubungan kita bersama dengan Al-Quran. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan bersama dengan Ustaz Tirmizi juga. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Hari ini saya rasa macam lega sikit. Ya. Kerana saya tak berasli sangat. Boleh rehat lah. Boleh rehat. Boleh berehat ya. Okey, tapi ada banyak diskusi yang kita nak bersama dengan Ustaz Amir Rahman pada hari ini ya.
yang kita nak semak ulang kaji. Okey. Jadi mungkin apa yang dibacakan sebentar tadi pada ayat yang ke-63, Allah menekankan kepada kita bahawa wa'allafa baina qulubihim, yang menentukan, yang menyatukan hati-hati manusia ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita bercakap tentang Aus dan Hazraj dalam surah Ali Imran itu, bila bercakap tentang ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah menceritakan tentang salah satu daripada perkara penting, nikmat yang besar daripada Allah ialah kesatuan hati. Kesatuan hati ya, di antara Aus dan Hazraj yang mereka itu di Madinah bergaduh bila hadir Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin Ansar. Aus dan Hazraj ini juga yang bergaduh selama ini dapat bersatu. Itu sebabnya apabila kita tengok dalam masyarakat kita, kalau suka bergaduh ya, sebenarnya itu tanda bahawa hati-hati ini tidak disatukan oleh Allah. Apa tandanya? Tandanya ialah kita kena berbalik kepada sumber Al-Quran. Ada juga yang kata bahawa kalau nak satukan ini kita kena belanja makan banyak-banyak sikit. Kan? Nak satukan ialah kita tasamuh, kita toleransilah, sikit-sikit salah tu tak ada masalah. Tetapi bukan itu kaedahnya. Kaedahnya ialah melihat kepada Al-Quran dan Allah itu yang paling tinggi ya, sebagai ketentuan al-haq, kebenaran. Kalaulah kamu menginfakkan, membelanjakan ma fil ardi jami'a ma'alafata baina qulubuhum ya, tidak akan bersatu hati-hati ini, tetapi Allah tekankan sekali lagi, Allah lah yang menyatukan hati mereka, kerana Allah itu maha berkuasa, Allah ini maha bijaksana. Jadi ini pelajaran daripada ayat 63, dan mungkin di sini kita nak menyambung kembali kepada perbincangan kita semalam. Ya ayuhan nabi dua kali disampaikan dalam ayat yang ke-64 dan 65, diikuti dengan ayat 66 di mana bila diseru kepada nabi, bukan sekadar untuk nabi, juga untuk kita mengambil pelajaran kalau kita betul-betul ingin mengikut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu salah satunya cukuplah Allah itu dan juga orang beriman sebagai orang yang berjuang bersama kita. Kita tak payah sangat nak kisah kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang itu kita ajak kepada Islam, kepada kebenaran. Tetapi kita cukup ketika berjuang ini ada Allah, ada orang beriman. Dan kalau kitalah orang beriman tersebut, kita rasa bahawa saya amat-amat berpuas hati, saya suka sangat kerana Allah mengangkat saya sebagai orang yang bersama Allah dalam medan perjuangan. Jadi pada ayat 66 ada panduan tentang lemahnya iman seseorang memberi kesan kepada perjuangan. Kita baca daripada ayat 66. Kali ini saya menjemput Ustaz Amir Rahman. Mungkin sebelum nak baca ni Ustaz boleh cerita sikit yang perkataan pertama tu. Al-an itu macam mana cara bacanya kalau diteruskan daripada la yafqahun, kalaulah nak diteruskan kan. Ataupun kalau nak memulakan daripada baris atas ke baris bawah, baris depan tu macam mana nak tahu tu? Silakan. Kalau kita lihat senang tuan-tuan pada ayat yang ke-66 ni, perkataan al-an ni kita mulakan baris alif tu dengan baris atas kerana alif lam di situ bergabung dengan kata kita panggil kata kerja lah atau isim bila dia bergabung dengan isim dia mesti baris atas. Contoh alhamdu dia mesti baris atas dan dia ada lam di situ, lam ta'rif. Jadi kalau kita sambung sebelum tu la yafqahunal ana tapi ada satu lagi tempat nanti kita akan jumpa al-ana juga tapi ada hamzah depan dia. Dipanjang al-ana kerana di situ ada hamzah istifham. Menceritakan tentang mungkin Ustaz Fazrul akan kongsi nanti, menceritakan tentang Allah Taala tanya pada Firaun jadi dia tak, adakah sekarang baru kamu nak bertaubat. Jadi dia baca dengan panjang. Jadi kalau yang pada kalimah ini kita baca pendek sajalah. Al-ana. Silakan saya akan bacakan ayat yang ke-66 saya. 66. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن صابرة يغلبوا مئتين
وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 66. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu apa yang telah diwajibkan dahulu dan Dia telah mengetahui bahawa pada kamu ada kelemahan. Maka jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, nescaya mereka dapat mengalahkan 200 orang kafir, dan jika di antara kamu ada 1000 orang, nescaya mendapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Di sini sebenarnya tuan-tuan, kalau awal surah Al-Anfal bercerita tentang iman sebagai syarat untuk kemenangan, ya, dan di dalam ayat ini Allah bercerita tentang bahawa ada orang yang imannya mungkin lemah sedikit. Kesan iman yang lemah ini berbalik kepada darjah kesabaran. Ya, kesabaran itulah kalau ayat yang ke-65 itu bercakap tentang 20 boleh mengalahkan 200. 1 ratio 10, ya, 1 nisbah 10. Tetapi kalau katakan pada ayat 66 ini 100, ya, boleh mengalahkan 200. Maksudnya 1 nisbah kepada 2 sahaja, ya. Tetapi itu pun sudah memadai untuk memahami bahawa umat Islam akan dibantu. Syaratnya apa? Mestilah sabar. Dan iman dan sabar inilah yang kalau kita lihat di dalam surah Al-Asr ada illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sabar ini adalah hubungan sesama manusia selain daripada hubungan dengan Allah. Dengan Allah kita sabar untuk baca Quran, sabar untuk mengelakkan dosa. Tetapi dengan manusia, sabar ini adalah satu perkara yang perit sebenarnya, dan inilah yang Allah nyatakan kalau seseorang itu masih sabar dalam perjuangan. Nabi tetap bersama dengan sahabat-sahabat yang mungkin sebahagiannya boleh mencetuskan kepada kesakitan kepada Nabi, seperti orang-orang munafik contohnya. Tetapi itulah yang digelar sebagai sabar, dan Allah menyatakan di sini wallahu ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar, kerana orang yang sabar ini adalah orang yang buat kerja. Ya, dia bukan sekadar iman duduk dalam hati, dia baca Quran, dia rasa syok, dia rasa bertambah imannya. Tetapi di hujung surah Al-Anfal ini Allah cakap orang yang beriman itu ada manifestasi ataupun bukti dalam kehidupan. Salah satunya sabar dengan anak, sabar dengan pelajar, dengan ada kawan yang mungkin bagi pendapat yang pelik-pelik, nak buat baik tapi pendapat bercampur-campur, dia sabar, ya. Dan sabar itu maksudnya perlu berjuang, ya, mempertahankan kepada kebenaran, bukannya duduk biarlah, ya, sabar jelah. Itu bukan maksud sabar yang dimaksudkan pada ayat 66 ini. Jadi ini adalah pelajaran daripada ayat ataupun halaman 185 yang kita ingin bergerak seterusnya pada halaman 186 ayat 70 dan 71, menekankan tentang betapa pentingnya kita semua dan juga para sahabat agar menunaikan amanah perjuangan. Jangan khianat kepada perjuangan. Ayat 70 71 kita bersama dengan Ustaz Amir Rahman sekali lagi. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل
فأمكن منهم والله عليم حكيم. Sadaqallahul azim. Surahul Azim. Begitulah bacaan ayat 70-71. Sebentar tadi Ustaz baca lagu apa tu Ustaz? Taranum apa tu? Itu Hijaz campur dengan Nakris. Hijaz campur dengan? Ada satu lagu cabang nama dia Nakriz. Oh, Nakris. Oh, ada lagu tak pernah pula saya dengar yang ni Ustaz. Tapi dia bunyi keras sikit Ustaz. Ya. Dia bunyi keras sedikit. Bunyi keras sikit ya. Okey, kerana mesej yang di sini agar jangan khianat itu tadi ya. kepada kalau katakan diberi ruang ya untuk mereka ini bayar ransom ataupun bayar dia punya tebusan. Kan, tetapi lepas tu mungkin mereka khianat kepada Nabi ataupun di kalangan orang-orang yang berada di sekitar Nabi yang khianat. Sebenarnya Allah kata sebelum menipu mereka dah khianat, tapi Allah lah fa'amkana minhum. Allah lah yang memberi kuasa memenangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, kerana Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha bijaksana. Allah boleh uruskan semua. Allah tahu. Don't worry. Okay? Walaupun ada yang sedang merancang-rancang, okey, kami bayar tebusan ataupun buat macam masuk Islam. Kalau di Indonesia ada istilahnya seorang tokoh namanya Snok Hagronje. Kalau dalam buku sejarah tu kan, dia masuk Islam, orang Belanda, kemudian dia sampai pergi ke Mekah tu. Kan, tapi rupa-rupanya dia adalah orientalis yang cuba untuk merosakkan. Tapi don't worry, fa'am kana minhum, sebenarnya Allah lah yang akan tamkin, yang akan memberikan kuasa, memberikan ketetapan kepada orang-orang yang beriman. Asalkan orang beriman jaga perjuangan. Pada tuan-tuan yang berada, yang bersama pada My Quran Time ini, kita buat kerja kita yang digalakkan, yang disuruh di dalam Al-Quran. Bercakap tentang lagu tadi Ustaz ya, yang tadi Hijaz, yang itu saya dah biasa. Satu lagi apa? Nakris. Yang itu saya kena serahkan pada Ustaz Tirmizi lah, macam mana pasal lagu-lagu ni dia Hijaz saya biasa dengar, kemudian lagu Nahwan saya dengar kan. Mungkin Nakris ni Ustaz boleh sekali lagi demo ayat 71 tadi. Kemudian kalau masuk ada orang kata saya nak buat lagu ni sikitlah Hindi sikit dalam lagu-lagu ni, boleh ke tak boleh? Tapi Ustaz nak demo baliklah Nakris tadi tu, pasal saya first time ni dengar ni kan. Jadi Ustaz baca dulu, kemudian Ustaz Tirmizi boleh kongsilah sikit apa perspektif tentang lagu dalam Taranum ini untuk maklumat semua di kalangan kita. Silakan Ustaz. Bila kita cakap tentang lagu-lagu dan nama-nama yang banyak kan, mungkin saya sendiri pun ada soalan juga. Ustaz Amir berkenaan apa Ustaz Faz sebut tadi, nama-nama lagu yang sangat banyak cabang-cabangnya. Dan kalau kita lihat juga kegemaran orang-orang Arab, mungkin lagu-lagu yang bersifat yang lama dulu, mereka sering mengambil lagu-lagu yang lagu itu juga kita nisbahkan ketika baca Al-Quran, Hijaz, Nakris, Nahwan dan sebagainya. Mereka nyanyi dalam nyanyian mereka. Mungkin Ustaz Amir boleh terangkan kepada kita sikit bagaimana masyarakat Arab itu dia dekat dengan lagu-lagu ini, dan lagu ini sehingga mereka lagu-lagu yang kita dok nisbah baca Quran ini mereka ambil dan mereka nyanyikan dalam lagu-lagu mereka lah, dan bersifat nasyid, ada yang bersifat yang nyanyian mereka. Mungkin Ustaz Amir boleh terangkan kepada kita sikit bagaimana kaitan tu. So Ustaz nak baca dulu ke Ustaz nak terangkan? Saya ingat sekarang saya ulang balik baca. Okey, silakan. Permintaan Ustaz Fazrul untuk sikitlah buat lagu Nakris kan, insya-Allah sekejap lagi saya akan alunkan sedikit lagi. Cuma saya tertariklah seperti mana yang Ustaz Tirmizi sebut tadi, berkenaan dengan lagu-lagu Quran ni masih lagi dia menjadi kadang-kala buah mulut atau cakap-cakap ramai orang. Kata boleh ke tak boleh baca belagu ya, baca suara tinggi dan sebagainya, dan lagu tu sendiri mana datangnya ya. Jadi memang kalau kita lihat lagu ni kita tak dapat nak kenal pasti betul-betul di zaman Rasulullah tu Rasulullah baca lagu yang bagaimana. Kerana dia berbentuk simai dan kita tak dapat dengar, kita tak dapat tahu. Yang sampai pada kita secara mutawatir adalah Al-Quran yang diriwayatkan daripada perawi. Jadi kalau kita nak ambil lagu ni, kalau kita nak tengok, memanglah bila sebut taranum tu sebenarnya ianya datang daripada budaya. Kalau kita lihat lagu Hijaz contoh ataupun Nahwan, dalam baca Quran ada lagu Nahwan. Di dalam lagu-lagu Arab pun Ustaz Fazrul, semua lagu Arab kalau kita dengar dia ada bunyi Nahwan, bunyi Hijaz, bunyi Ras, bunyi Nakris tadi. Jadi bagaimana lagu-lagu ni daripada kita kata mungkin satu budaya yang tak baik ataupun satu
persekitaran yang tak baik, mungkin penyanyi dan sebagainya dialunkan, tapi dia masuk juga dalam Quran. Itu yang jadi persoalan. Dan kalau kita lihat hukum mendengar lagu itu sendiri pun ulama berbeza pendapat. Ni contoh macam memang ada ulama-ulama yang mengatakan haram dan sebagainya. Tetapi ada juga contoh Ibnu Hazm, Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, Imam Ghazali sendiri menyebutkan hukumnya harus mendengar lagu, mendengar nyanyian berdasarkan kepada beberapa nas-nas yang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jugalah. Walaupun mereka yang mengatakan haram tu berpegang pada hadis, pada ayat wa minan nasi may yashtari lahwal hadis, mereka menggunakan benda-benda yang tak elok itu untuk menjual ayat-ayat Allah, tetapi lahwal hadis di situ tidak diertikan sebagai nyanyian di sisi sebahagian mazhab. Jadi kalau kita lihat taranum ni dia datang daripada budaya. Jadi daripada zaman sahabat dulu bawa ke turun-temurun, tiba-tiba dah jadi macam kita jumpa hari ni. Suni'a bisihran disebut kaedah dia. Suni'a bisihrin, ada Sabah, Nahwan, Hijaz, Ras, Ajam, itu yang Ustaz Fazrul biasa dengar tu. Yang Nakris tu tak masuk situ. Itu dia punya anak-anak dia. Okay. Cabang dia. Jadi kalaulah bagi orang-orang yang mengatakan, saya nak ajaklah kita untuk mendamaikan. Kalaulah ada orang yang mengatakan lagu ini tak boleh, lagu taranum ni haram sebab kita lihat daripada nyanyian, daripada kita kata apa, budaya ataupun pengaruh Ajam, dia kata, bukan orang Arab asal. Kalau kita lihat dalam hukum fiqh lah, dia ada dalam Ustaz Fazrul, kita biasa dengar dalam hukum fiqh dia ada dipanggil istihalah. Istihalah tu maksud proses daripada satu benda yang haram menjadi halal. Contoh daripada arak menjadi cuka. Contoh daripada kalau kita kata di Singapura air kumbahan diproses sehingga boleh diminum. Daripada haram jadi halal. Dadah, daripada dadah yang haram jadi ubat, jadi halal. Istihalah. Maka konsep taranum juga begitu. Walaupun dia mungkin dinyanyikan pada syair-syair yang larau, tapi kita tak ambil ayat itu. Kita tak ambil teks syair cerita puji perempuan, puji arak dan sebagainya. Kita hanya ambil dia punya irama dia, dan irama itulah juga yang dibaca oleh para qari yang terkenal di seluruh dunia. Hijaz, Nahwan. Kita maknanya kita hanya mengambil dan kita dapat kenal pasti bahawa lagu itu lagu yang sama. Tapi bukan bererti kita bawa lagu yang tak baik. Bukan begitu. Kerana dia adalah satu unsur budaya. Dan ada orang tanya, kalau orang tu lahir dalam masyarakat India contoh. Sebab kita masyarakat Melayu. Daripada kecil dia baca cara bunyi India lah. Ataupun bunyi Cina dan sebagainya. Adakah kita nak kata dia berdosa atau haram? Sudah pasti saya yakin itu tidak menjadi masalah. Sebab itulah kebiasaan diri dia untuk membaca Quran dengan budaya dia sebelum dia dapat lebih banyak input bagaimana sepatutnya Quran ni dilagukan. Jadi itu sedikit sebanyak kita kata yang dapat saya kongsikanlah untuk kita jelas berkenaan dengan taranum di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdul Rahman menjelaskan tentang lagu dalam taranum ini. Itu kita mengambil sudut yang dibenarkan sahaja, tidaklah dibawakan teksnya dengan mungkin baca sambil bergilik-gilik ke apa sebagainya Ustaz, yang itu perkara yang kita perlu berjaga-jaga. Khawatir nanti kalau kita tidak dapat pisahkan, mungkin ada sahabat juga yang tidak mahu bertawaf ataupun sa'i itu kerana dulu ada berhala kan, tetapi akhirnya bila Nabi kata ini adalah dihalalkan ataupun dalam Al-Quran ini, bezanya ialah kalau dulu ada berhala, sekarang ini tidak ada berhala, tetapi itu adalah manasik dalam haji ataupun umrah. Jadi pemahaman tentang perkara ini kita ingin sambung lagi selepas ini. Kita berhenti sebentar berehat dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا
Allah. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Surahul Azim. Kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal kita pada ayat 73 dan 74. Dan orang-orang yang kafir, sebahagian daripada mereka melindungi sebahagian yang lain. Jika kamu tidak mendirikan apa yang telah diperintahkan Allah, nescaya akan terjadi gangguan di bumi dan kerosakan yang besar. Inilah maksud ataupun terjemahan daripada ayat yang ke-73. Allah menyatakan illa taf'alu, jika kamu tidak melaksanakan apa, tidak melaksanakan seruan untuk berjihad fi sabilillah. Satu, kita cuba menyampaikan. Yang keduanya, menyampaikan mesej kebaikan, ya, kita berdakwah, berkongsi. Yang keduanya, kita cuba untuk mengajak kepada kebaikan ataupun kepada tauhid kepada Allah Subhanahu taala. Tetapi kalau seseorang itu tidak mahu keamanan, mahu menyerang kepada orang Islam, mahu merosakkan sesebuah negara, maka perlu dilaksanakan perjuangan perang kepada orang-orang begini. Jika tidak, takun fitnatun, berlakulah fitnah, kekacauan. Kerana apa? Kerana bila seseorang itu tidak bertauhid kepada Allah, bertauhid ataupun dia menuhankan kepada nafsu, maka sudah tentu dia akan mewujudkan kekacauan dan kerosakan yang besar di dalam dunia ataupun dalam sesebuah negara. Inilah mesej daripada ayat 73 dan ayat 74 tadi yang dibacakan oleh Ustaz Amir Rahman dengan nada maqam apa nakris. Ya, dia punya, bila Ustaz baca macam tu Ustaz, dia punya tadabbur ni jadi bersemangat kan. Cuba cerita sikit, nakris ni dia dibacakan dalam suasana ataupun semangat apa sebenarnya tadi tu? Ya. Dia sebenarnya nakris ni dia kita kata cara suara kita lontar tu macam nak pergi perang pun adalah dia punya gaya dia tu. Tadabbur saya jadi lain kan. Yeah. Dia bila dah dengar tu, dia awalnya kalau tadabbur Ustaz ni, kalau nahwan dia jadi lain. Dia kata, oh kita ni sebenarnya kena ingat, kalau kita tak berjuang kan, nanti wujudlah fitnah. Tetapi bila dia jadi nakris ini tadi, kalau kita tak berjuang tuan-tuan, akhirnya kita akan habis ni, rosak negara kita, jadi lain kan. Dia punya tadabburnya. Jadi nakris ini anak kepada lagu yang mana satu tu? Dia biasa kita masuk dalam Hijaz. Ataupun nahwan pun boleh. Sikitlah dia sebelum masuk nahwan tu kita masuk nakris. Masya-Allah ya. Jadi ini adalah kesan lagu Taranum ini sendiri kepada kerana hati kita ataupun Quran ini ada elemen intelektual dan ada elemen emosinya itu, dan bila dibacakan dengan suara yang terbaik maka ia memberi kesan intelek dan emosi yang tertentu. Pada ayat yang ke-74, orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad fi sabilillah, dan satu lagi kumpulan adalah mereka yang memberi perlindungan dan memberi pertolongan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah memuji kepada muhajirin, Allah memuji kepada ansar. Ada di kalangan kita yang mungkin boleh beri bantuan duit, memberi bantuan perlindungan, memberi bantuan yang sanggup berhijrah, sanggup berjihad. Maka semua ini digelar sebagai mukminuna haqqan, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah memberi tawaran dua perkara, keampunan dan juga rezeki yang melimpah, yang mulia. Kerana apa? Kerana mereka mungkin hilang duitnya di sini. Istilahnya kerana mereka melabur dalam perjuangan, tuan-tuan, infak, menyokong kepada perjuangan Al-Quran, perjuangan Islam, memastikan kebaikan dilaksanakan. Rezeki itu mungkin rasa berkurang. Tetapi sebenarnya Allah menyatakan, satu, orang-orang ini akan dapat keampunan, dan yang keduanya akan terus mendapat rezeki melimpah-limpah, karim, yang mulia. Bukan sekadar rezeki melimpah tapi dihina. Ya, contohnya ada orang dapat rezeki jadi kaya Ustaz ya, tapi orang kutuk dia kan, pasal dia kedekut ke ataupun dapat daripada sumber yang tidak mulia. Di sini Allah menyatakan orang-orang yang betul-betul ingin kembali kepada Allah perlu melaksanakan intipati dalam ayat 74. Dan ayat 74 yang kita bincang semalam berkait dengan ayat nombor 2, iaitu orang yang betul-betul terkesan dengan Al-Quran, tidak mungkin dia akan duduk diam dan tidak berjuang. Orang yang baca Al-Quran, bila bertambah imannya, maka bila diseru untuk berhijrah, berjihad, melindungi orang lain dan memberi pertolongan kepada perjuangan Islam, dia akan bangkit. Itu kesan
daripada al-Quran yang sebenar-benarnya dalam kehidupan seharian. Jadi ini adalah penghujung bagi surah Al-Anfal. Dan mungkin ustaz ya, bila sambung sikit tadi tentang taranum tadi, orang ada yang kata belajar taranum ni boleh ke kalau pasal dia ada melodi tu, kalau pakai alat muzik boleh tak? Pasal saya dulu dekat luar negara, saya ada seorang daripada Brazil kan. Dia kata dia ketika berzikir dia guna flute. Dia lepas tu sambil tu ada gelik-gelik sikit lah kan. Saya rasa macam ini lain macam ni kan. Tapi kalau belajar taranum ni pakai alat muzik ke apa ke, macam mana ustaz melihat perkara tersebut? Saya bertanya beberapa orang qari lah, pernah berjumpa orang qari daripada Mesir. Saya pernah tanya dengan Dr. Naina dan dulu almarhum Syekh Fathi Maliji. Di Mesir dia ada satu budaya, orang nak belajar jadi qari ni dia kena kenal dulu lagu. Dan di Mesir mereka tak ajar taranum macam kita ustaz. Macam kita jumpa, saya nak belajar lagu Hijaz lah, tak ada, dia tak akan ajar. Awak cari sendiri dulu Hijaz tu bunyi macam mana, nahwan bunyi macam mana, dan awak mesti hafal Quran. Dah itu lepas tu awak ikut saya baca, awak dengar aja saya baca. Itu budaya mereka. Jadi almarhum Syekh Fathi Maliji kata, Syekh Mustafa Ismail suruh dia masuk Ma'had Muzika, dia panggil Ma'had Muzik di Mesir tu, bukan untuk nak jadi ahli muzik, untuk nak kenal je bunyi Hijaz macam mana, bunyi nahwan macam mana. Jadi bila dia belajar sikit di situ, kemudian dia keluar, dia ikut Syekh Mustafa Ismail, dia faham dah Syekh Mustafa Ismail baca begini. Dan Syekh Fatih bertanya pada Syekh Mustafa Ismail, Syekh sendiri dulu tak pernah masuk belajar muzik-muzik ni. Dia kata aku lain, aku macam mauhibah dipanggil. Kurniaan maknanya dah dengar dah jadi. Macam kau kena belajar sikit dulu supaya kau kenal dan dapat beza mana yang muzik untuk menyanyi dan mana yang irama yang sesuai untuk Quran. Sebab Quran dia ada tajwid, dia ada macam-macam dalam ni. Dia tak sama, terlalu berbeza dengan teks-teks syair. Jadi dia kena tahu juga supaya dia dapat beza. Jadi selagi kita jaga tajwid, kita jaga sebutan huruf dan kita tidak baca dengan iringan muzik, itu memang insya-Allah benda itu dibolehkan. Tapi mungkin dia gunakan alat muzik itu untuk nak kenal lagu. Mungkin ada guru mengajar, okey ni bunyi bayati. Ini untuk dia dapat information umum sahaja. Saya kira itu tidaklah kita kata sampai melalaikan tapi untuk kita nak guna dibaca dalam Al-Quran dengan iringan itu, saya kira memang semua ulama sepakatlah untuk mengharamkan perkara tersebut. Jadi maksudnya semasa membaca Al-Quran guna muzik memang itu tidak dibenarkan. Tapi yang tadi itu pasal nak tahu tentang teori muzik itu sendiri, yang digunakan untuk masuk kepada taranum itu sendiri Ustaz ya. Jadi itu perbezaan yang perlu dijelaskan ya, pasal khawatir nanti ada yang terus menyalahkan kalau pakai alat muzik sebelum ataupun ada yang kata alang-alang dah pakai sebelum, bawa sekali ketika membaca Al-Quran dengan muzik untuk lebih mensyahdu, menahwankan lagi nahwan yang ada. Yang itu tak boleh Ustaz ya. Tak boleh ya. Ustaz Tirmizi macam mana? Kalau menahwankan lagi nahwan tak boleh ya pakai alat muzik. Masya-Allah, betul lah Ustaz sebut tadi. Kita nak mengenal asas bunyi kan. Bunyi itu alunan tu, sebab tu kita ada yang buat macam muzik dan sebagainya. Kalau kita lihat ini pun, kalau kita tengok nak kenal lagu, kadang-kadang kaedah kita buat kan, sebab tempat kita lain. Kita cari bunyi-bunyi nasyid yang ada ala-ala tu, sebab awak nak ambil dia punya feel alunan tu. Macam apa? Panggilan haji, lagu-lagu Melayu tapi sebenarnya dia ada unsur-unsur lagu ras kan. Tala'al badru alaina. Lagu tu semua orang tahu, orang Arab pun masyhur lagu tu dengan irama sikah. Tapi bila kita baca Quran, kita tak baca wadduha wal lail idza saja. Dia pelik pula. Tapi alunan tu kita guna pada tempat yang sepatutnya. Wadduha wal lail idza saja. Kena dengan tempatnya. Kerana Al-Quran dia mukjizat, dia ada bunyi yang tersendiri, dia tak akan sama dengan bunyi-bunyi yang lain. Tapi fitrah kita memang kita nak bunyi sedap lah. Itu fitrah. Ya, betul. Saya tambah sikit Ustaz Fazrul. Kadang kita tak perasan, hatta dalam nasyid-nasyid kita pun sebenarnya kadang-kadang dia ambil daripada lagu yang penyanyi dia Kristian pun. Contoh kita dengar Fairuz, penyanyi Arab terkenal. Dia bukan orang Islam. Tapi dia punya irama dia guna tu adalah irama-irama Hijaz dan nahwan. Dan orang Melayu ambil jadi nasyid. Contoh, saya buat contoh. Salla alaika Allahu ya adnani. Kita sejak bertahun-tahun dengar, kita ingat nasyid. Sebenarnya irama tu dinyanyikan oleh orang Kristian asalnya, iaitu Fairuz.
Sama juga ya Rabbi bil Mustafa kan. Asalnya lagu Binti Syalabiyah dinyanyikan oleh Fairuz. Tapi saya kata tadi dia maknanya berlaku istihalah di situ. Daripada asalnya benda tu bukan satu benda yang dibolehkan, bahkan mungkin kita kata haram, tapi kita ambil benda tu dan diletak pada qasidah dan dia sudah tidak ada lagi unsur-unsur pemujaan ke apa ke, maka kita harapkan benda itu suci sebagaimana kita mengatakan hukum arak menjadi cuka tadi, begitulah juga dengan hukum taranum dipakai pada Quran dan syair-syair atau nasyid-nasyid. Wallahu a'lam. Jadi dari segi isi, kalau tadi tu lagu daripada Fairuz sudah pastinya lah Ustaz ya, dia punya isinya tu tak berapa nak tetapi ada komponen-komponen yang diambil yang perlu difahami. Jadi ini adalah sebagai satu ilmu yang barulah bagi saya kan, untuk memahami rupanya pasal bagi saya yang tak berapa faham sangat pasal muzik ataupun taranum ialah tak tahu pun kaitan, kadang-kadang dengar macam kat sana ada kat anda kan, tapi tak tahu bahawa ia adalah satu pattern, satu pola kan. Tetapi kalau tadabbur saya tahu pola tadabbur dengan emosi dengan intelek, kalau katakan perkataan ni sama dengan sana. So semua ini memerlukan kepada ilmu, kepada tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian. Yang pastinya ialah kita nak baca yang terbaik. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang Ramadan ini, kita nak bawakan bacaan yang terbaik dengan tajwidnya ya, dan kita nak meneruskan pada halaman 187 surah baru, surah At-Taubah yang tidak ada bismillah pada awalnya ini, tetapi kita nak sekali lagi membaca daripada ayat yang ke-6 ya. Ini adalah salah satu daripada 6 ayat pertama yang turun pada Nabi di Madinah, disampaikan kepada Abu Bakar, diisytiharkan di hadapan hujaj yang bercampur Islam tak Islam pada waktu itu. Mereka masih lagi berhaj pada tahun 9 Hijrah. Maka kita baca ayat 6 sebagai satu panduan betapa Islam ini sentiasa berkasih sayang walaupun sudah berkuasa. Ayat 6 surah At-Taubah bersama dengan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian hantarlah dia ke tempat yang selamat baginya. Demikian itu kerana sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Ayat kedua, Allah nyatakan fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Ada 4 bulan diberikan selepas daripada peristiwa Haj pada 9 Hijrah itu ya, untuk mereka sama ada nak beriman ataupun get out, keluar daripada Mekah ya. Tetapi apa jadi kalau katakan mereka ini tidak mahu keluar daripada Mekah, mereka tidak juga mahu masuk Islam, apa yang perlu dibuat? Ayat yang ke-6 ini memberi panduan. Bila seorang musyrik itu minta pertolongan berlindung di Mekah itu ya, di dalam sebuah negara, fa'ajiru ya, sila lindunginya hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka ini boleh berpeluang lihat pada orang Islam, mendengar kalam Allah. Itu poin penting. Kalam Allah ini adalah kalimah Allah, iaitu Al-Quran. Mendengar balik kepada ajaran-ajaran Quran. Mungkin selama ini mereka ini dimomok-momokkan dengan Islam ini sebagai teroris, sebagai penjenayah ke apa sebagainya. Tapi bila sudah berkuasa, maka berikan peluang untuk mereka mendengar. Dan tidak ada paksaan untuk mereka masuk Islam. Itu penting. Thumma ablighu ma'manah. Kemudian kembalikan dia ke tempat yang aman. Apa maksud ke tempat yang aman? Berikan perlindungan kalau dia nak bersama dengan agamanya di rumah masing-masing, tidak mengacau orang Islam, tidak mengacau negara, membayar jizyah yang mampu pada mereka, maka itu dibenarkan.
Nak menceritakan apa? Zalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Selama ini mengapa orang tidak mahu kembali kepada Islam? Kerana mereka tidak tahu. Dan ketika mereka tidak tahu itu, kalau ketika itu umat Islam tidak berkuasa, maka mungkin dia akan memandang enteng, dapat maklumat yang salah, dimomok-momokkan oleh berita. Zaman sekarang ada banyak perkara itu berlaku, dan kesannya ialah mereka terus tak tahu, malah lebih daripada itu mereka memusuhi, ya, seperti mana yang biasa kita maklum, kalau orang tak tahu sesuatu dia akan memusuhi perkara tersebut. Jadi ini pelajaran daripada halaman 187, dan kita nak bergerak kepada halaman 188, ya, berkaitan dengan kita sebagai umat Islam mesti jaga istiqamah dalam perjanjian, kerana itu tanda takwa. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 sebagai penekanan kepada perkara ini. Jadi saya persilakan Ustaz Ustaz Tirmizi dulu. Sila. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وكيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 7 dan 8 ini Allah mempersoalkan, ya, agar kita mengambil perhatian tentang hakikat orang-orang yang musyrik itu. Apabila dalam ayat yang ke-7, kalau mereka istiqamah ataupun berpegang pada perjanjian, kita terus berjuang ataupun pegang kepada perjanjian tersebut. Ya, sesungguhnya ini adalah tanda orang yang bertakwa. Allah suka, cinta pada orang yang bertakwa. Pada ayat yang ke-8 ini Allah menyatakan tentang hakikat orang yang musyrik ini, dia suka la yarqubu fikum illa wala zimmah. Dia tidak menjaga kepada perjanjian walaupun pada kaum keluarga ataupun orang yang patut berlindung, ya, bila dah berjanji tersebut. Jadi apakah yang mereka akan buat? Mereka akan cakap manis di mulut, tetapi dalam hati mereka itu wata'ba, ya, mereka itu aba, sentiasa enggan, sentiasa menafikan kepada kebenaran daripada orang-orang beriman, ya, dan wa aktsaruhum fasiqun. Allah menggelar mereka ini sebagai fasik, orang yang menentang kepada Allah, yang menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah isi intipati daripada bacaan kita, dan kita bercakap tentang perkara ini, perjuangan yang dilaksanakan oleh Nabi terus-menerus ini menyebabkan kita dapat kemanisan Al-Quran zaman sekarang tanpa perlu berjuang seperti mereka, Ustaz, ya. Kita dapat baca dengan aman. Ini adalah kerana perjuangan orang dahulu, ya. Quran bukan hadir dengan hanya datang dengan tikar ataupun kapet merah, tetapi ia datang dengan darah dan air mata. Jadi di sini mungkin di hujung kita memberi, ataupun Ustaz Tirmizi, ya, kita nak minta Ustaz Amir Rahman memberikan satu nasihat lah, ya, terutama kita dah nak masuk Ramadan ini. Sama ada dapat Ramadan dekat masjid ke, dekat rumah ke, apa nasihat Ustaz kepada sidang pendengar semua, komitmen berkaitan dengan Al-Quran ini sendiri? Silakan.
Ya. Untuk nasihat untuk diri saya jugalah dan kepada rakan-rakan semua. Kita tak boleh tunggu masuk Ramadan baru kita nak mula. Khususnya untuk membaca Quran maupun nak memahami, mentadabbur, kita tak boleh tunggu Ramadan baru nak mula. Dia akan jadi sukar, akan jadi susah. Seperti mana orang sudah lama tidak berjoging, dia mesti mulakan dengan yang ringan-ringan dahulu, dia mesti ambil masa untuk sesuaikan badan tu. Maka Quran juga begitu, daripada sekarang dah boleh mula dah. Yang mana yang lama tak buka Quran tu buka Quran, yang lama tak tengok tafsir tu tengok tafsir, tidak pun baca terjemah, supaya dia biasa. Jadi ada momentum sedikit demi sedikit, sampai pada Ramadan tu kita boleh start dengan gear yang agak laju lah, tapi kita mesti mula dari sekarang, dia tak boleh kita nak tunggu lagi, kerana kita sudah hampir pada Ramadan dan kita minta doa lah mudah-mudahan Allah Ta'ala panjang umur kita sampai pada Ramadan tahun ni dan dapatlah kita beribadah di masjid, harap-harapnya begitu, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita berdoa Allah mudahkan urusan keluarga kita bersama Al-Quran, bersama solat yang terbaik, jadi imam yang terbaik nanti, sama ada di rumah ataupun di masjid. Jadi kita mempersilakan pada Ustaz Amir Rahman untuk memimpin doa bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah agar belighna Ramadan insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد من فلقت الأنوار إلا بذاته. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء وشفاء من كل داء وأن تحفظنا من كل وباء. اللهم إنا نستودعك بلادنا وبلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Amir Rahman berkongsi hari ini berkaitan dengan taranum dan bacaan yang amat menenangkan kepada kita semua. Moga-moga dengan 5 ayat, isinya ini adalah isi yang tegas, tapi dalam masa yang sama kita tahu bahawa sebenarnya di sebalik 5 halaman ini adalah mesej perjuangan yang memerlukan darah keringat, yang kita amat syukur, dan inilah semangat yang ingin kita bangunkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan menyumbang dan menyebarkan semangat perjuangan di mana jua atas dasar kebenaran, bukan kerana kebencian ataupun terorisme. Tuan-tuan boleh menyumbang dan juga terus menyampaikan kepada rakan-rakan lain. Kita bertemu kembali dalam ulangan jam 5, jam 11 dan juga jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Terus mendoakan kita terus istiqamah sampai Ramadan, terus berjuang sampai ke syurga nanti insya-Allah. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mufas.